Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kembali kita dalam Sejahtera Asia pada hari itu 7 Mac 2021 bersamaan dengan 23 Rejab 1442 Hijriah. Dan hari itu hari Ahad, Syah. Ya, hari Ahad. Dan apa kata orang, hari? Hari Minggu. berhujung minggu. Hari berhujung minggu. Dan yang pastinya bersama kami Wan Alif dan juga Syasha Denzli. ya, dalam Sejahtera Asia yang kini itu bersiaran tiap hari, betul tak, Syah? Tiap hari, dari hari Isnin sampai hari Ahad. Ya, 7 hari seminggu. Jadi, Alhamdulillah kita memang hari itu hari sangat sejuk. Ya, saya makin beberapa lapis tu. Dan pagi tadi pun sejuk. Hujan. Ya, hujan. Hujan rahmat. Jadi hari Minggu tu mungkin ada yang plan nak keluar ataupun nak beriadah. Tapi apa-apa pun perancangan kita orang, make sure kita orang patuhi SOP. Betul, Syah? Patuhi SOP ya, yang paling penting. Betul. Dan terima kasih kepada semua penonton Sejahtera Asia. Kini Sejahtera Asia bersiaran setiap hari di kaca TV anda. Dan jangan lupa untuk kita orang sentiasa support apa aja rancangan-rancangan yang dari kaca TV kita orang melalui TVS yang bersiaran secara langsung di 122 Astro dan My Preview. Jadi hari itu kita doakan semua penonton-penonton di luar nun sentiasa sihat. Walaupun hari Minggu mungkin ada bab kata Syah tadi sejuk, ada tengah malas sikit. Biasalah ya, hujung minggu. Tapi kami orang hujung minggu itu sentiasa menyinari pagi kita orang dengan betul. Sebab Sejahtera. Sejahtera Asia. Sebab apa? Sebab kami terdapat banyak topik yang hendak dibincangkan yang sangat menarik sebenarnya. Dan Wan Alif, sebenarnya bagi sesiapa yang terlepas melihat rancangan live, boleh juga pergi ke YouTube dan search sahaja Sejahtera Asia. Dah, betul itu, Syah. Tetapi kita juga ada laman sosial di Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa kita orang follow dan juga apa kata orang ikut perkembangan perkembangan apa yang kita nak sampaikan melalui Sejahtera Asia, platform media sosial ada dan juga YouTube. Betul, YouTube, semuanya mudah sekarang. Ujung jari aja, Syah. Saya dah perlu kita nak naik agak kini. Itu pun di depan TV, di kaca TV sambil nyerup kopi panas. Panas hari Minggu. Nang best kita orang. Sejuk-sejuk tak. Dan apa-apa pun hari ini topik yang pasti menarik dan berguna buat kita semua. Jadi Syah, boleh kongsikan apa juga topik yang akan kita bincang ataupun kita kelakar-kelakar di hari itu? Okey, pada hari ini kita akan bincangkan dua topik, iaitu yang pertama, fahami anak autism, dan yang kedua pun menarik juga, iaitu bunga mewarnai kehidupan wanita. Dua-dua topik menarik. Seorang mengenai anak autism dan seorang lagi berkaitan tentang bunga. Wow, bila sebut pasal bunga tu, Syah, teringat kami dengan sebuah lagu daripada penyanyi nostalgia tu, Datuk Enda Kilau. Cuba nyanyi sikit. Cuba nyanyi sikit. Saya lupa ingat apa nama lagu yang bunga apa nama? Bunga dan insan silap Okey. Tapi kami nak nyanyi boleh, tapi sedikit aja. Sikit aja, okey. Ini berkaitan dengan bunga. Ya. Okey, dengar. Bunga baru ku tanam, ku jaga, ku layu, kumbang tak sabar diam, suka datang merayu. Gitu. Lagu indahnya pagi-pagi itu. Pagi-pagi mesti semangat. Nak ambil mood. Kita mau ambil mood kita. Betul. Okay. Dan yang keduanya, cabaran dalam menjaga anak autisma dan situasi sebenar mengenai anak autisma tu. Kita tahu memang apa kata orang, ada hal cabarannya, ada kekangannya, tetapi benda tu yang kita kena ambil maklum, betul sih. Macam ni selain jaga. daripada tu, tak semua orang ada pengetahuan mengenai autism ni. Betul. Dan sebab hari tu secara langsung kita akan buat dua topik yang menarik itu, tapi jangan ke mana-mana kita orang, kekal bersama kami orang di Sejahtera Asia, okey? Dan dalam masa yang sama juga, apa yang kita nak kongsikan pada hari itu? Pagi ini kita akan mulakan dengan perincian tentang perkembangan COVID-19 di seluruh negara. Tapi sebelum tu, Wan Alif akan mulakan dengan di Malaysia dan akan dituruti dengan saya lah di Sarawak. Okey, kita bawakan dulu perkembangan
Perkembangan terkini COVID-19 di seluruh Malaysia dan saya mulakan dengan status terkini COVID-19 setakat semalam 6 Mac 2021. Kita mulakan dengan kes sembuh baharu mencatatkan 2,548 orang menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan iaitu 289,452 bersamaan dengan 29.84%. Dan semalam juga sebanyak 1,680 kes baharu di mana 1,677 merupakan kes tempatan manakala 3 kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes aktif iaitu 21,159. Daripada jumlah itu 172 masih dirawat di unit rawatan ICU, unit rawatan rapi ICU dan 84 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan duka cita dimaklumkan sebanyak 7 kes kematian baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian akibat COVID-19 ialah 1,166 bersamaan dengan 0.37%. Dan dari perincian ini jumlah keseluruhan kes COVID-19 meningkat kepada 311,777 kes. Salam takziah buat semua ahli keluarga mangsa dan Selangor masih mencatatkan jumlah tertinggi Syah. Di mana Selangor masih mencatatkan semalam 826 kes, diikuti Sarawak 221 kes dan Johor 139 kes. Dan untuk perincian di Sarawak yang masih lagi mendapat 3 angka Syah, boleh teruskan masih lagi. Okey. Semalam iaitu 6 Mac 2021, kes COVID-19 di Sarawak merekodkan sebanyak 221 kes. Hal demikian telah menjadikan kes di Sarawak meningkat kepada 10,895 kes. Daerah Sibu menyumbang angka kes harian tertinggi dengan 79 kes, diikuti Bintulu 33 kes, Betong 32 kes, Kuching sebanyak 17 kes, Kapit 12 kes, Julau dan Serian masing-masing mencatatkan 10 kes, Meradong 8 kes, Miri dan Sebauh mencatatkan 5 kes, Selangau 3 kes, Pusa 2 kes dan akhir sekali Sarike dan Tatau masing-masing mencatatkan 1 kes positif COVID-19. Manakala sebanyak 258 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge. Seterusnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 1 kluster baru di Julau iaitu kluster Bukit Tunggal. Selain itu, duka cita dimaklumkan semalam terdapat 3 kes kematian baru yang melibatkan jangkitan COVID-19. Ini telah menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 87 orang. Salam takziah saya ucapkan kepada keluarga mangsa. Itu sahaja antara perkembangan kes COVID-19 di Sarawak. Baiklah Alif, apakah perkongsian kita yang seterusnya? Okey, tapi sebelum tu baik dalam apa juga perancangan yang kita lakukan ya. Sentiasa kita patuh dengan SOP jaga jarak kita, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter, sekurang-kurang 1 meter. Basuh tangan kita orang dengan sabun. Mun sedang mbak hand sanitizer ya, boleh je pakai sabun, basuh, kerap basuh insya-Allah. Benda tu kita boleh dikatakan menjamin bagi memutuskan penularan jangkitan COVID-19 pada kali itu. Yang menariknya hari itu kita bincang lagi tentang topik kita Syah. Topik kita pada hari ini sebenarnya terdapat persoalan. Persoalan dalam kalangan masyarakat mengenai bolehkah menderma darah selepas mendapat vaksin COVID-19. Persoalan tu nang selalu diajukan dalam sosial media. Kita akan nanya, boleh si derma darah? Bagi menjawab persoalan tersebut, sebenarnya PDN atau Pusat Darah Negara telah menyatakan bahawa penerima vaksin pada fasa pertama ini masih boleh menderma darah tetapi selepas 7 hari dari tarikh penerimaan vaksin. Manakala, ada juga manakala. Sekiranya mendapat kesan sampingan ringan, anda perlu menangguhkan pendermaan darah selama 7 hari daripada sembuh segala gejala. Sebab tu PDN menyarankan agar kita semua merancang dengan baik pendermaan darah ni supaya segala prosesnya akan menjadi mudah. Ya, dipermudahkan. Dan dalam masa yang sama juga pendaftaran bagi penerima vaksin dalam program imunisasi kebangsaan
peringkat kebangsaan masih lagi apa kata orang si banyak. Jadi saya tertarik dengan salah satu usaha yang dimaknai oleh yang diamalkan ataupun dipraktikkan oleh oleh sebuah pejabat daerah di Mukah, di mana mereka meletakkan sampul-sampul surat yang mengandungi borang-borang pendaftaran bagi program iaitu Pelan Imunisasi Kebangsaan 2021 ini melalui peti-peti surat di setiap rumah di sekitar Mukah, silap saya. Dan benda tu menggalakkan orang takut tidak terlepas. Terlepas daripada pendaftaran, mungkin akses penggunaan MySejahtera sampai ke SIDA ataupun mungkin dari sudut platform telefon atau sebagainya. Kekangan. Kekangan ya. Jadi benda tu jadi satu saluran ataupun cara yang produktif untuk memastikan semua penduduk ataupun warga sekitarnya mendapat info tentang, dan mereka yang layak teruskan daftar, jangan takut-takut lagi. Jangan takut-takut. Ada yang takut. Kita ada daftar. Dah daftar? Alhamdulillah. Kita ada daftar? Kenanya si. Nunggu nak kena kayaknya je lagi vaksin je. Kena injek kata orang. Okey, dan kita terus kepada topik yang pertama. Di mana topik pertama tu kita akan bincangkan bersama seorang tetamu jemputan yang istimewa. Hari Minggu, sepatut hari Minggu tu mungkin hanya ada kerja bersama, aktiviti bersama keluarga atau sebagainya. Tetapi hari itu bersama kita, bersama anda semua penonton Sejahtera Asia untuk kongsikan mengenai topik yang pertama, iaitu fahami anak autisma. Penjagaan anak autisma bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga cara yang betul. Bersama jemputan kita pada kali itu, di mana beliau merupakan bekas pensyarah di UiTM yang telah pun bersara ketika usia 60 tahun pada Oktober 2019, dan kini beliau menyertai Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak dari November 2020 sehingga sekarang. Dan tetamu kita tidak lain tidak bukan Puan Roslyn Wee. Selamat datang. Selamat datang. Beliau merupakan pengasas Persatuan Autistik Kuching. Selamat datang. Terima kasih kerana telah meluangkan masa ke Sejahtera Asia untuk berkongsi kepada para penonton mengenai fahami anak autism. Fahami. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kepada Sejahtera Asia dan dua host ini untuk memberikan saya peluang untuk berbincang mengenai autism. Autism, okey. Memang itu semangat luar biasa, madam. Boleh panggil madam lah. Senang sikit memang. Kita nak kelakar memang. Okey, Syah, macam ni Syah. Mungkin ada soalan yang kita boleh katakan soalan pertama nak kita ajukan kepada jemputan kita. Bagi soalan pertama, madam, boleh tak ceritakan serba sedikit tentang sejarah penubuhan Kuching Autistic Association, sebab saya percaya sebelum ni namanya adalah nama yang lain. Dulu semasa saya menubuhkan persatuan itu, dia dikenali sebagai Sarawak Autistic Association. Lepas itu nama itu ditukarkan kepada Kuching Autistic Association. Itu sejarah dia sangat panjang kerana ia ditubuhkan dalam tahun 1998. Wah, lama tu. 1998. Dan sekarang masih bertapak di mana pun? Di Jalan Desa Wira, di Batu Kawah sana. Kuching. Betul tak? Syah, so benda tu memang dah lama peranannya dalam membantu menyampaikan informasi juga. Apa kata orang teknik-teknik penjagaan anak-anak autism. Jadi betul, saya juga sedia maklum bahawa Kuching Autistic Association ada menyediakan perkhidmatan pembelajaran. Contohnya, saya ada tengok mereka memasak, bertani dan membuat craft. Jadi, ibu bapa pun turut memberi sokongan dan turun padang membuat aktiviti. Jadi, apakah tujuan dan visi KAA ni ditubuhkan? Okey. Sebelum saya bincang sedikit tentang pengalaman saya sebagai ibu kepada seorang anak autistik. Sebelum persatuan ini ditubuhkan dalam 1990-an, itu tahap kesedaran tentang autism memang rendah.
orang tidak tahu apakah autism. Sebab itu, sewaktu masa anak saya kecil, suami dengan saya berkeliling sini sana untuk mencari jawapan kenapa anak saya berkelakuan sedemikian. Tidak ada orang atau pertubuhan yang boleh menolong kami. Dia cakap, orang selalu cakap dia dirasut, mungkin oleh hantu, dirasuk, atau dia ada mental problem. Okay. So sebab itu orang memang tidak tahu apakah autism. Dia tidak didiagnose sehingga dia berumur 7 tahun di Kuala Lumpur. So sebab itu out of desperation saya berkumpul dengan tuak keluarga yang lain pun ada anak autistik. Kami berkumpul dana sendiri untuk mengupah seorang guru. Kami memberi upah kepada guru itu, menghantar guru itu yang khas pergi ke NASOM, that is the National Autistic Society of Malaysia, untuk menerima latihan. Itu dah cikgu pertama autistik di Sarawak. Dan pertubuhan Sarawak Autistic Association ialah pertubuhan yang pertama untuk orang autistik di Sarawak. Lepas itu, selepas 1 tahun, kelas ini 3 orang diabsorb oleh persatuan. Pertubuhan ini menyediakan kelas autistik dan menumbuhkan Sarawak Resource and Educational Center. Ini cara Autistic Center mengadakan kelas untuk orang autistik di Sarawak. Kami ada vision yang tentang apa yang akan berlaku kepada masa hadapan orang anak-anak ini. Kerana mereka, kebanyakan mereka tidak ada kemahiran hidup untuk hidup bersendirian. Selalu mereka perlukan penjagaan ketat atau pengawasan, kerana mereka tidak fikir, tidak boleh berfikir apa yang boleh dilakukan, apakah bahaya bermaksud. So ini memberi tekanan besar kepada ibu bapa dari segi mencari orang gaji untuk menjaga anak-anak seperti ini. Ini bermaksud adalah untuk memberi satu skill kepada anak-anak autism ini untuk meneruskan kehidupan mereka dalam seharian. Oleh sebab itu, kami menubuhkan sheltered workshop, bengkel terlindung. Itu gambar-gambar yang anda lihat ialah mereka dilatih untuk berkebun, membuat magnet, untuk housekeeping. Mereka tidak dapat pergi luar untuk mencari pekerjaan. Dia tak dapat bertanding di pasaran pekerjaan. So kami perlu memberikan peluang dalam pusat Kuching Autistic Association. Berikut juga merupakan salah satu dorongan untuk anak-anak autistik ini. Ya, betul. Dan benda tu juga kata orang tu, mereka pun berhak dan juga layak untuk mendapatkan apa yang didapat oleh insan-insan biasa. Untuk mengetahui lebih lanjut? Ya, kita kembali selepas ini. Sejahtera Asia.
Okey, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia yang baru saja menonton kita pada hari itu. Terima kasih kerana menonton Sejahtera Asia dan menjadikan Sejahtera Asia wadah ilmu dan informasi anda di pagi hari itu. Dan kita masih lagi membincangkan topik kita yang pertama tadi, Syah. Iaitu fahami tentang anak autism. Ya, betul. Dan untuk soalan seterusnya, juga untuk tetamu kita yang masih berkata waktu semangat bersama kita pada pagi itu, untuk Madam sendiri. Bagaimana Madam merasakan pengalaman ataupun berapa tempoh untuk Madam mengenali anak Madam yang autisma, yang boleh dikatakan baru perasannya autisma. Berapa lama sebenarnya tempoh dia ambil? Mungkin dalam masa 2 tahun kami tidak tahu apa berlaku kepada anak saya. Pada mulanya saya cuba menghantar dia ke tadika atau taska, tetapi tidak ada satu pun yang mau menerimanya. Kadang-kadang dia hanya boleh belajar 1 bulan atau beberapa hari sahaja, kerana kelakuannya tidak biasa untuk orang lain. Mereka tidak dapat menerimanya untuk belajar di taska atau tadika. Betul. So dihantar ke sini sana, tidak ada orang mau menerimanya. So itu adalah satu kepahitan sebagai ibu kepada anak. Bila Madam sebut kepahitan tu, macam ada pengalaman-pengalaman yang banyak dilalui oleh Madam sendiri dalam mendewasakan anak Madam yang berstatus autism. Antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan Madam dalam tempoh menjaganya dari kecil sehingga sekarang, apa pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah? Ada satu peristiwa dulu yang sampai sekarang saya tidak dapat melupakan. Ada Sabtu hari, anak saya dengan bapa dia, ayah dia pergi ke shopping mall. Tiba-tiba anak saya hilang. Tidak tahu ke mana. Sebenarnya dia pergi ke satu tempat makan. Dia pergi makan makanan orang. Lepas itu dia dikejar keluar oleh pengawal keselamatan. So lepas itu kami bercari berkumpulan pun tidak dapat mencari dia. Lepas itu laporan polis dibuat. Selepas berjam-jam kami menerima panggilan telefon dari polis. Dia cakap boleh pergi tengok ada satu orang budak yang dijumpai di Kuching Waterfront. Pada ketika tu umur dia dalam berapa tahun? Saya pun tak berapa ingat. Sebelum umur 10 tahun mungkin. Dia sebenarnya dia tidak tahu macam mana dia boleh dari shopping mall itu pergi ke Kuching Waterfront. Dia hampir lemas. Kerana ada satu, nasib baik ada satu orang mengayuh perahu, dia nampak objek terapung dalam sungai. Apabila dia pergi dekat, dia melihat tiga jari anak saya. Dan dia menarik dia ke dalam perahu dia. Mungkin Tuhan ada sebab kenapa dia masih give the opportunity for my son to live. I also read your satu penulisan lah berkenai tentang hope. I see. Boleh tak terangkan kepada penonton apa yang cuba disampaikan melalui penulisan tersebut, kerana seperti yang telah diceritakan tadi, peristiwa tersebut telah memberikan satu peluang kepada keluarga Madam. Boleh tak ceritakan? Okey. Saya fikir Jonathan, yang itu nama anak saya, ada kurniaan daripada Tuhan. Walaupun dia
berkeluaran macam ini yang kebanyakan orang tidak boleh menerima, tapi suami dengan saya percaya dia adalah kurniaan daripada Tuhan. He is a gift from God. So kami akan sentiasa berusaha untuk mengasuh dia dengan cara terbaik yang boleh. Ya, betapa besarnya pengorbanan seorang ibu dalam menjaga anak, lebih-lebih anak yang dalam istimewa. Golongan istimewa ini. Betul kata Madam tadi, mereka adalah kiriman Tuhan. Tetapi apa pun yang kita lakukan, apa yang kita buat, semestinya memang untuk yang terbaik kepada untuk mereka. Dan soalan kita yang seterusnya, Syah, iaitu dari sudut Madam sendiri, macam mana Madam boleh mengenali, sebab anak Madam kan autisma, gejala-gejala ataupun tanda-tanda awal daripada tempoh sepanjang penjagaan anak Madam tu? Untuk autism, dia ada dua kategori. Satu yang early onset. Untuk early onset, mereka yang ada autism boleh dikenali seawal 3 atau 4 tahun sudah boleh, bukan, seawal 18 bulan sudah tahu mereka autistik. Yang macam anak saya, dia kata late onset. Anak-anak seperti ini akan berkembang secara normal. Pada mulanya. Yes. Anak saya sangat comel dan pintar sewaktu dia kecil. Dia berdua bahasa. Dia pandai bercakap bahasa Mandarin dan Inggeris. Dia memang hebat. Orang fikir dia adalah genius. Kerana dia ada banyak vocabulary. Dia memang bercakap tidak berhenti. Tapi sekarang keadaan berlainan. Dia tidak boleh bercakap atau tidak mahu bercakap. Dia hanya bercakap sentence, ayat saja. I want to drink water, I want to go to toilet. Atau saya mau makan, dia akan sebut nama makanan itu. Itu saja dia boleh bertutur dengan kami. Itu adalah sangat sedih untuk kami. Tapi tidak apa Madam, apa-apa pun seperti Madam cakap tadi, anak adalah kiriman kepada Tuhan. Dan mungkin kita ada soalan yang terakhir kepada Madam mengenai pesanan Madam kepada semua ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak autisma. Pesanan kepada mereka. Ibu bapa dekat luar sana, mereka masih lagi tak mendapat pendedahan. Mungkin Madam boleh bagikan kata semangat ataupun cara-cara yang boleh mereka lakukan. Never give up. Walaupun mereka macam ini, tapi sekarang tahap kesedaran mengenai autism adalah lebih tinggi dan sekarang ada banyak facilities untuk anak seperti ini. Mereka boleh didiagnose awal dan intervensi awal adalah sangat penting untuk mereka menjalani rehabilitasi. Tapi yang satu soalan yang selalu peningkan kepala ibu bapa adalah apa akan terjadi kepada anak-anak seperti mereka apabila ibu bapa mereka meninggal dunia, tidak ada dalam dunia ini. Apa akan terjadi kepada anak-anak seperti mereka? Jadi pesanan Madam sendiri, sekiranya apa-apa terjadi kepada ibu bapa mereka, pesanan Madam? Saya fikir sangat-sangat penting untuk kerajaan dan juga persatuan untuk menubuhkan group home. Itu rumah berkumpulan untuk anak-anak autistik yang tidak ada ibu bapa menjaga mereka. Kalau kedua-dua ibu bapa mereka meninggal dunia.
Sebagai contohnya macam yang dibuat oleh Kucing Autistic Association lah. Betul. Dan sini adalah hak mereka untuk dapatkan apa yang mereka perlukan walaupun mereka telah pun ditinggalkan oleh ibu bapa mereka, sama ada ibu bapa mereka telah pun kembali kepada Sang Pencipta atau sebagainya. Supaya mereka merasa lebih selamat. Ya, betul. Lebih selamat dan lebih kata orang dilindungi. Boleh survive dekat luar sana macam orang biasa. Jadi benda tu kita memang sangat-sangat dapat info yang baru ataupun pengalaman baru daripada cerita dan juga pengalaman yang diceritakan Puan Roslyn tadi. Memang benda tu sangat-sangat unik dan juga istimewa. Apa-apa pun saya masih ingat kata-kata Madam tadi, anak adalah kiriman daripada Tuhan. Jangan kita sia-siakannya, sama ada dalam keadaan normal ataupun apa kata orang dalam autisma istimewa dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Puan Roslyn atas kesudian pada hari itu menjadi tetamu Sejahtera Asia, berkongsi pengalaman tentang topik kita pada hari itu. Apa topik kita tadi? Fahami anak autism. Ya, fahami anak. Terima kasih kepada kami Sejahtera Asia dan dapat terus menjadi ibu yang kuat. Okey. Terima kasih. Okey, dan kita akan kembali selepas ini untuk topik yang kedua. Kita berehat sebentar bersama secawan kopi panas dan jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan bersama kami, iaitu di Sejahtera Asia. Topik yang pertama tadi sangat menarik dan begitu juga kepada topik yang seterusnya, iaitu bunga mewarnai kehidupan wanita. Bila kita dengar perkataan bunga, kita mesti akan teringat sinonimnya adalah wanita. Wanita. Betul? Tapi bunga juga semestinya wanita, ada juga lelaki. Ada. Sebab tetamu kita itu sangat istimewa. Ada bukan wanita tetapi lelaki. Apa istimewanya bunga yang dikaitkan dengan tetamu kita pada kali itu? Kita teruskan, Syah. Okey. Beliau merupakan Zulkifli Ibrahim, iaitu pemilik kepada Ibrahim Floris Kuching dan juga merupakan seorang penerima anugerah usahawan terbaik wilayah Malaysia Sarawak. Dan di hadapan kita pun ada bunga. Di hadapan kami pun ada bunga. Okey, kita persilakan Encik Zulkifli Ibrahim, selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kerana jemputan. Selamat datang ke Sejahtera Asia. First time datang situ nak? First time. Bak kata orang Sarawak first time tu kena calit apa? Calit tanah kedai. Okey, Encik Zulkifli, dah minum kita tak? Dah. Dalam perjalanan tadi. Jadi untuk pagi tu kita bicara tentang bunga bersama dengan Encik Zulkifli, di mana bunga tu memang kita sinonim dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ada yang nanggap bunga tu biasa aja, tetapi ada yang nanggapnya luar biasa. Apa yang dikatakan dengan luar biasa tentang bunga tu, Encik Zulkifli, yang mesti ada cerita di sebalik bunga tu sudah ada. Dan tapi untuk soalan kita yang pertama, Encik Zulkifli, boleh kami orang tahu ataupun penonton-penonton Sejahtera Asia tahu, apakah bunga yang kini itu popular gila? Bunga yang tengah trending kini tu. Selain sebutan adalah tulip. Bunga tulip. Bunga tulip. Bunga tulip. Bunga tulip. Cumanya bunga tulip tu hanya sekedar dekat negara kita lah. Sebab tulip merupakan bunga yang perlu berada dalam keadaan suhu yang sangat sejuk. Jadi penyimpanannya memerlukan penyimpanan yang rapi lah dari segi suhu. Jadi kita ambil daripada luar tanpa masuk dalam negeri Sarawak, Malaysia. Syah. Paling menarik bajunya bunga-bunga, Syah. Baju bunga-bunga. Sepatutnya kami pakai baju bunga-bunga juga itu tadi, kami Syah. sepatutnya pakai tudung bunga-bunga juga. Betul. Tapi siapa? Sebab dekat tempat kita tu dah dipenuhi dengan bunga-bunga. Ya, bunga-bunga. Banyak bunga. Okey, untuk soalan yang seterusnya, apa yang mendorong Cik Zul untuk menceburi dalam bidang ni? Sebab saya percaya mesti ada kisah di sebaliknya. Ya. Terima kasih kepada soalan. Jadi bermulanya kisah
saya dengan tim mencuburi dalam bidang floris apabila pada mulanya kami berkecimpung dalam dunia minyak wangi sebenarnya. Ya, betul. Jadi lebih kurang lari jauh lah. Sebabnya berbau wangi, bunga dengan bau wangi. Jadi lepasnya kami bermula pada tahun 2013. 3 tahun lepas mencuburi bidang minyak wangi, kiranya banyak yang masuk dalam dunia minyak wangi. Kiranya ada pesaing-pesaing lain. Ya, betul. Jadi kita ambil langkah macam ni nak kiranya untuk melariskan jualan dari segi jualan. Bila banyak demand, bila banyak penawaran, jadi permintaannya kurang. So kita ambil langkah, kita ambil minyak wangi, kita buat dalam bentuk creative bouquet. So kita tingkatkan lagi jualan. Dan tercetusnya lagi bila saya berbincang dengan tim lah, what if kita terus jump in, masuk terus dalam bidang floris. Kita belajar sikit-sikit, kita belajar macam ni cara nak potong batang pokok bunga ros dan sebagainya. So alhamdulillah pada tahun 2015-17 kita dah start dan sampai kini tok lah. So dari sialah tercetusnya Ibrahim Floris, daripada Ibrahim Perfume ke Ibrahim Floris. Wow, daripada minyak wangi tercetusnya bunga-bunga ya wangi. Situ pun bunga tu dah ada wangi. Tapi apa nama bunga tu? Tok bunga ros. Bunga ros. Bunga ros. Betul, saya tahu gila nama bunga tapi suka nangga bunga. Tapi mun kita suka nangga bunga, di situ memang banyak jenis-jenis bunga dan yang bunga tu dikaitkan dengan topik kita tadi, perempuan memang suka. Tapi betul kan Cik Zul, perempuan tu memang suka bunga ataupun ada juga lelaki ataupun balance benda tu sebenarnya? Terima kasih juga dengan soalan. Bagi kami sangat bertepatan lah dengan bunga dengan wanita. Cumanya kebelakangan tu lelaki banyak juga yang menempah lah. Sebab mungkin inspirasi daripada pengawal-pengawal influencer yang menunjukkan sikap yang baik dalam ruangan social media. Jadi sedikit sebanyak mungkin lelaki mengikuti. Namun perempuan banyak yang menggemari. Mostly memang menggemari. Tapi ada yang suka. Ada juga yang suka. Jadi setiap bunga tu ada lambang-lambangnya diimpun lah. Macam contoh bunga ros dikaitkan dengan sifat romantis. Sifat romantis. Lepasnya bunga carnation. Carnation bertepatan dengan untuk Hari Ibu. Sebab bila Hari Ibu, bunga carnation banyak yang ditempah. Dan bunga-bunga lain macam tulip tengah trending kini tu. Dan bunga-bunga lain, ada juga bunga yang kami orang cuba baru belajar bila tu ada pengalaman lah. Pengalaman bila ada pelanggan, bila bunga dah dihantar, pelanggan call. Hello Encik Zul, kena kita beri bunga orang mati. Sebab tersalah hantar bunga. Sebab kita culture lain. So sedikit banyak bila kami orang jump dalam dunia perniagaan florist, kita tahu macam ni keadaan budaya seseorang. Betul. Especially dekat negeri Sarawak tu, kepelbagaian budaya. Betul. Jadi kiranya kita belajar dari silap dan daripada silapnya kita belajar lagi bunga tu kita avoid untuk beri. Kita hindari daripada suggest kepada pelanggan. Agak marah lah, agak bengang lah. Kau mau aku mati kan? Lebih kurang macam ni lah. Jadi kami minta maaf. It was our mistake. So kita learn from mistake. Dan alhamdulillah pastinya okey. So kita belajar daripada kesilapan. Betul? Nampak tak Wan? Sebenarnya bukanlah semudah yang disangkakan. Maksudnya kita perlu ada pengetahuan mengenai apa bunga yang boleh kita bagi, apa bunga yang tak boleh. Sebab itu untuk menjaga sensitiviti rakyat kita yang pelbagai. Jangan orang mikir ataupun jangan orang ingat suka hatinya nak beri bunga. Kata Encik Zul tadi, bunga tu ada cita rasa yang tersendiri. Betul si Syah? Betul. Mun Syah minat bunga apa? Bunga
matahari. Bunga matahari menyinar pagi hari anda. Okey Syah, kita ada soalan lagi seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, apakah jenis bunga yang biasa, tadi sudah jenis bunga yang biasa ditempah, tapi seterusnya adalah pernah tak mendapat tempahan bunga yang lain daripada yang lain? Macam permintaan tu luar biasa lah. Betul. Terfikir dek jang pikiran. Pernah banyak. Banyak banyak. kali. Kami orang tunggahnya kami panggil sebagai kreatif bouquet lah. Di mana ada pelanggan suggest nak minta buat bouquet dalam bentuk air boba. Wow. So kami dengan tim dengan bersungguh-sungguhnya lah kami deliver perkhidmatan dengan sebaik mungkin lah, dan kita buat boba, dan paling mencuit hati adalah bunga sayur-sayuran dengan bunga ayam goreng. So kita buat dalam bentuk bouquet dengan kita lebih memberi perhatian kepada hygiene lah. So kita balut dengan plastik dan sebagainya. So sangat menarik lah sebab kebanyakan pelanggan sekarang suka yang unik-unik dengan suka yang lain daripada lain. Mungkin untuk menarik perhatian tu pun mungkin untuk berjenaka kah. Tapi benda juga peluang kan Syah, bilanya unik daripada ataupun lain daripada lain, bendanya akan jadi viral. Semua viral. Syah sebenarnya tertarik dengan letak ayam, letak boba. Boba kan berat nak. Dia si jatuh kan? Si. So kita kena buat hati-hatilah, and then sikit juga bila air boba ya kan ais kan ada keluar air dekat, kira berpeluh lah dekat luar cup. So bila kita slow tap, kita lekat, benda yang jadi stick. Struggle lah, sangat struggle. So my team was bit angry lah. Oi, kenapa lah ambil order macam ini? So I was like, this is like peluang kita lah untuk menunjukkan lagi kita punya potensi, how we do it. Macam kita nak melakukan, adakah kita boleh melakukan. So cabaran yang kita boleh hadapi seperti bukit-bukit unik seperti itulah. So kita sambut cabaran. Cabarannya sentiasa ada. Betul? Mau tahu apa-apa lagi cabarannya? Kembali selepas ini. Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia yang baru saja nanggau. Walaupun ada topik kedua, kita ada topik yang menarik. Topik apa tadi Syah? Topiknya adalah bunga mewarnai kehidupan wanita. Ya, tapi bunga tu memang banyak jenis seperti jemputan kita madah tadi. Banyak sekali jenis-jenis bunga dan peranan bunga tu. Sampai jangan ada tersalah beri bunga. Ngamuk mem gelak. Bahan bunga pun yang pelbagai. Bukan dari segi bunga tapi juga dari segi bahan atau benda-benda lain. Yang unik-unik, ada makanan, ada ayam, ada nak aku tahu macam-macam dalam ya. Tapi untuk menyaksikan lebih lanjut, kita sama-sama saksikan VT ini. Bolehlah kan? Okey. Maksudnya kita boleh lah. Dia tu KFC yang kami manukannya saya. Tu macam ni mesti siap on the day kan macam ni? Yes, on the day. Lah mesti esok. Anggap si hilang ke mana ya? Tak masa epoch pertandingan. Pertandingan, wow. Orchid Conference Asia.
Ya tadi kita nangga gubahan-gubahan bunga. Sangat menarik. Sikit ya daripada ayam, daripada company franchise ya nang nyaman telio nangga ya. Saya ngantar ya. Syah, mungkin tinggal sikit faham habis ya dolok dari kita daripada orang lain yang patut menerima. Syah. Betul Syah, tapi kita teruskan untuk soalan bagi tetamu kita iaitu Encik Zulkifli. Macam ni apa kata orang kita nak jadikan bunga ya sebagai satu perkara wajib terutamanya dalam sambutan tapi ya sebelum tu sambutan Valentine ya. Macam ni kita nak ambil daya tarik pembeli ni. Memang sedia maklum waktu Valentine kita ambil contoh Valentine melobo-lobo orang jual bunga. Tapi macam ni kelainan yang kita tonjolkan di sini Encik Zulkifli. Kelainan untuk kami orang di Ibrahim Florist Co, especially masa COVID tu kita ada kekangan sikit lah. So kita hadkan. So masa saya banyak pelanggan yang akan nak join, beri surprise kepada si dia lah. Jadi kita hadkan, bila kita hadkan misal kata 10 saja penghantaran. So 10 sajalah. So mungkin akan berebut-rebut. So dekat saya kita boleh jangkakan berapa yang kita boleh set, berapa yang akan keluar, dan kita akan buka lagi mungkin ke 20. Kita tangga macam ni. Lepas ya di Ibrahim Florist Co kita ada beri macam free delivery. Kadang-kadang ada free delivery kawasan sekitar radius 10 km lah daripada tempat kami orangnya lah. Tempat bertapa. So ia adalah salah satu cara untuk daya tarik kami orang lah untuk pelanggan menikmati perkhidmatan kami orang. Selain itu nak tanyalah berapa banyak masa untuk menyiapkan satu buket tu? Wow, untuk ekspres kami boleh padah dalam 10 minit. 10 ataupun 5 minit ekspres. Tapi untuk yang macam ada jenis pelanggan, kami motok. So macam permintaan. Tengah kita melayan pun dah cut time. So 1 hour lah. So especially 1 hour. Tapi untuk dekor meja dan sebagainya kita ambil dalam masa 30 minit. Macam KFC tadi 1 jam. 1 jam. Nya depend dengan songeh lah kata orang Sarawak songeh. Mun banyak songehnya makin lama lah nunggu bunganya ya. Jadi yang pentingnya mesti tahu apa yang kita nak lah dekat gubahan yang tu. Betul. Dan Encik Zulkifli juga sedia maklum merupakan pemenang tempat keempat di Asia Pacific Orchid Conference. Wow, boleh ceritakan pengalaman ya sampai dapat tempat keempat. Rasanya waktu ya kami nak orang join. Masa saya otai-otai. Wah. Sebab memang untuk kira macam newcomer. So kami tanya dengan tim, I need you to join. Kita nak cungkil lagi bakat, kita nak cungkil lagi kelebihan. So kita kena berada in front of people, kita kena cungkil lagi lah bakat apa yang kita ada. So dekat siap kami memang solidlah dengan otak-otak yang dah lama berkecimpung dalam dunia florist. So kita tangga dengan tangannya, dengan skillnya ambil bunga, potong. So kita macam kita nangga pun dah terbuang masa dah. So kita nangga keasyikan setidaknya mendekor bunga. So kami plan dengan tim 1 week before how we do it. Macam ni kita nak buat. So kita nak cari idea. Lain daripada lain, of course, sebab yang datang pun isi pada CM. So yang judging pun bukan jalan-jalan orang. So tanyalah macam ni prepare. So kita ambil idea seminggu sebelum. Masa on pertandingan memang nervous, and then kadang-kadang stuck, and then kadang-kadang berkelahi juga. Berkelahi sebab pressure. Janganlah macam tu. So kita perlu setidaknya ada masa. So alhamdulillah walaupun SIP dapat top 3 di tempat keempat untuk Asia Pacific, it was a huge achievement lah. Wow. Sebenarnya ia adalah satu pencapaian yang baik sebenarnya. Kami rasa kan? macam. Tapi tidak terlambatlah untuk Sejahtera Ausia mengucapkan tahniah. Alhamdulillah, terima kasih. Nang boleh tahan juga tangan orang lelaki mengubah bunga. Jangan ingat orang perempuan je ubah bunga, orang lelaki pun pandai ubah bunga. Yalah, Tek Mun, kami memang kalah benar lah. Dan untuk
Encik Zulkifli sendiri macam waktu pertandingan ya ataupun konferensi ya, mungkin ialah kita seperti kita padah tadi dari sudut tekanan dan sebagainya, sampai tercetusnya idea yang last minute ya, apa yang kita pula waktu ya, maksudnya saat-saat akhirnya. Saat-saat akhir, saat-saat akhir ada a bit pertukaran idea lah, sebab bunga yang kita mau yang saya dapat diambil dalam masa yang singkat. So apa yang kami dengan tim pola pergi belakang rumah cari bunga rare. Pergi belakang rumah ada bunga-bunga, so kita ambil, kita cut. So kita prepare dalam 3 tong yang berisi air, so kita biarkan 2 hari sebelum pertandingan. Dan kita tanya dengan orang ada si pokok tu, so kita carilah dan alhamdulillah dapat. Dalam masa yang singkat boleh mencari idea untuk mengubahnya nak. Ya, kata orang Sarawak, nak last minute ya lah best, nak last minute ya lah jadi, nak dirancang kadang-kadang jadi. Tapi apa-apa pun memang benda tu sangat-sangat unik. Bunga dan wanita. Sekali lagi mungkin ada soalan berkaitan tentang wanita. Selalunya lelaki belikan bunga untuk isteri atau kekasih, tetapi apa kata orang ada yang tahu macam ni jenis-jenis. Mungkin tak orang boleh ada dari sudut untuk konsepnya dulu macam ni, kita nak beli dengan siapa atau apa macam ni ya. Untuk biasanya lelaki beli untuk perempuan, wanita biasanya lelaki tu si banyak kelakar, si banyak okey kami okey ya. Kami apa-apa kiranya terpulang kepada kami orang yang menyelesaikanlah, tapi kami akan beri cadangan balik. So kami cadangan kita ambil ros lah. If untuk pasangan. Jadi untuk mak biasanya kami orang akan suggest dengan daisy, bunga matahari, bunga chrysanthemum kami orang dah jarang lah sebab ada kes macam tadi lah. So kami orang jarang bunga lili, bunga ros, and then kadang-kadang warna pun memain peranan. Jangan beri warna kuning. Untuk lelaki lah, jangan beri warna kuning mun kita orang tengah bercinta. Takut kelak yang mana berkawan dan cakap. Jadi beri warna merah. Nia sebenarnya ada maksud-maksud tersendiri. Betul. Jangan walaupun kita macam suka dengan color kuning, tapi jangan bagi bunga warna kuning sebab dia ada maksud dia lah. Jangan suka hati kata orang Sarawak, main gesek aja. Nilai-nilai warna dan juga jenis-jenis bunga tu amat penting. Ya, betul. Untuk kita memastikan tujuan utama kita nak beri bunga ya terlaksana ataupun tercapai. Itulah pentingnya ilmu tadi. Betul. Jadi hari tu nang banyak ilmu bunga. Nang kata orang tadi, daripada kita beli sukati, jadi kita dah dapat ilmu-ilmu tentang bunga tu. So selepas tu Syah dah ada lah idea dah untuk kita ambil mood, ambil aura. Call je Cik Zul tu. Pola bunga kami orang lo. Okey, dan bersama Encik Zul sekali lagi, dan daripada Sejahtera Asia kita mengucapkan terima kasih. Dan juga pesanan-pesanan terakhir kepada penonton Sejahtera Asia tentang bunga tu sebenarnya. Apa sebenarnya bunga ya? Bunga memiliki satu aura yang sangat tersendiri. Jadi pilihlah bunga dengan baik. Mungkin kita nak beri dengan pasangan, dengan mak, dengan adik, dengan siapa-siapalah. Pilihlah dengan baik, dan bunga itu sendiri melambangkan satu mesej non-verbal yang bukan melalui perkataan tetapi melalui pemberian. So dekat Sia mungkin orang akan faham apakah mesej yang kita orang sampaikan melalui bunga. Okey, terima kasih Encik Zulkifli atas perkongsian hari itu Syah tentang bunga yang sangat unik, sangat menarik. Jadi sekali lagi penghargaan dan terima kasih kepada kesemua jemputan kita, tetamu-tetamu kita. Terima kasih kerana meluangkan masa. Hari Minggu tu sepatutnya tidak tadi dah ngelam kedai kopi kata orang. Tapi hari itu bersama dengan kita untuk Sejahtera Asia pada hari itu berbicara tentang bunga, dan juga yang pertama kali dari Puan Roslin fahami anak autism. Fahami anak autism. Jadi apa-apa pun semuanya adalah ujian dan juga pengalaman yang tengah mengajar kita. Macam ni kita mendewasakan diri kita
Dan dari sudut bunga pula, jangan kita awak suka hati. Hari tu dah ada ilmu, boleh jumpa Encik Zul kita nak dapat lagi penerangan tentang ilmu bunga. Betul Cik Syah? Betul, dan yang paling penting kita mesti berani mengambil cabaran. Dan kami sebelum kita menutup Sejahtera Asia kita pada hari itu, kami ada pantun. Produser Sejahtera Asia bermain basikal di pagi hari, bermain basikal pulang dini hari. Sejahtera Asia bersiaran hari-hari, menyampai maklumat daripada inspirasi, kita cetuskan inovasi. Sekian dulu daripada saya, Wan Alif. Dan saya, Syasha Denzin. Kita berjumpa lagi di lain hari. Esok pun ada juga Sejahtera Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.